tajuk pemikiran akidah Syekh Jalaluddin Al-Asyidi, seorang ulama Nusantara yang ada juga menulis satu kitab terjemahan daripada syarah kepada Matan Ibn Al-Rahim. Kemudian sekarang saya tengah menghabiskan PhD juga dalam bidang akidah dan falsafah di bawah tajuk metodologi kritikan ulama Asy'ariyah terhadap falsafah Masy'ariyah. Jadi kita tengok daripada sudut aspek kritikan lah, sebab pemikiran ataupun perkembangan akidah ni kita kata sebagai ada firaq, kemunculan mazhab-mazhab yang berbagai. Jadi muncul pula kritikan tersebut. Maksudnya setiap firaq ni, macam contoh Mu'tazilah, falsafah, Qadariyah, dan mereka mendakwa dakwaan sesuatu. Jadi kita nilai dakwaan tersebut ada bertepatan dengan ajaran Islam atau sebaliknya. Jadi kita tengok dari aspek kritikan lah. Kemudian itu sahajalah, dah berkahwin, kemudian memiliki 2 orang anak. Dan sekarang ni saya bukan bekerja lah, maksudnya saya panggil sebagai fellow di Universiti Sultan Abidin. Kemudian apa lagi ada apa-apa soalan yang nak tanya tentang latar belakang? Tak ada masalah. Jadi kita selamat kenalan lah untuk hari ini. Jadi mudah-mudahan ada kesinambungan silaturahim kita tu. Lepas kenal lagi makin mendalam. Jadi insyaAllah untuk persediaan Al-Qaradawi ini, saya ditugaskan untuk meneliti ataupun mengurai ataupun mengetengahkan manhaj akidah di sisi Al-Qaradawi. Jadi sangat menarik. Jadi sudut pengalaman saya lah, pengalaman dengan Syekh Al-Qaradawi ni ketika mana kita berada di Mesir. Waktu tersebut pengenalan saya dengan Syekh Al-Qaradawi ni bukanlah satu pengenalan yang baik lah. Kita kenal tu dengan tak suka dulu. Mungkin banyak faktor lah, mungkin sebab ada orang ataupun buku atau senior yang dia suka tanam dulu kebencian. Dia tak payah baca buku Qaradawi, tak payah baca buku Syekh dan sebagainya, pemikiran dia dan sebagainya. Jadi bila kita ditanamkan persepsi tersebut, kita pun macam termakan lah. Maksudnya kita pun tak baca buku dia. Akhir sekali rugilah masa kita, ataupun kita meninggalkan semua tokoh yang penting, tokoh yang ada kemampuan syirik ilmu pada zaman kita yang masih hidup, maksudnya waktu tersebut. Jadi kita tak baca buku-buku dia dengan sebab ada orang tanam persepsi negatif tersebut. Maksud Ustaz Al-Azhar sendiri? Bukan Al-Azhar lah, maksud tu sini-sini lah. Macam ilmu dia, sebab kalau ini ada sisi yang disukai, ada sisi yang tak disukai. Jadi kita kenal orang dengan dengan kita dengan sisi yang dia tak suka. Jadi kita pun macam itulah. Contoh kalau orang tak payah makan tu, musuh apa kan. Jadi tak makan kita. Padahal sedap benda tu. Jadi begitu keadaan yang kita ditanam kan. Kemudian bila saya berjumpa dengan Ustaz Fawad, Ustaz Fawad lah yang memperkenalkan saya soal Qaradawi. Jadi perjumpaan tu saya ibu sedikit lah ada sebelum yang tentang beberapa isu perkara. Seorang kata tak apa, anda balik baca dulu kita baca dulu. Kemudian bila saya baca, Masya Allah, pemikiran dia sangat luas, pengetahuan dia tentang akidah, tentang falsafah, tokoh-tokoh barat sangat meluas, sangat mendalam. Dan Syekh juga berminat tentang pemikiran-pemikiran asing atau pemikiran barat. Saya baca buku John Locke, saya baca buku tokoh-tokoh ahli falsafah seperti Aristotle, Plato, Socrates, Farabi, Ibn Sina, semua kita baca. Jadi kalau kita tengok sarjana Muslim ni, kita jangan panas dulu mata. Maksudnya tengok daripada kita tak tahu tokoh-tokoh barat ni. Kita jangan cakap betul, mereka ni baca lebih daripada kita ni. Dan mereka baca sumber yang asal. Jadi biasalah itu pengalaman. Kemudian bila kita mengkaji buku-buku Syekh Qaradawi, kita nampak ada kebaikan dan juga
kedalaman Syekh Qaradawi dalam membahaskan sesuatu perkara. Jadi sejak ada saya rasa tahun ketiga atau tahun ketiga di Al-Azhar tu barulah saya mula mengkaji dan juga membaca buku Syekh Qaradawi secara serius lah, menekuni pemikiran Qaradawi. Dan kita pun di Al-Azhar di Mesir mewujudkan madrasah wasatiyah untuk nak sama-sama kita di situ Ustaz Fawaz lah yang mentuai kita, dan kita akan tiap minggu kita akan baca satu buku Syekh Qaradawi semua bidang. Ada tersebut antara buku yang paling latest itu Ma'arif Wasatiyah, ciri-ciri tanda-tanda pemikiran wasatiyah. Jadi banyak manfaat kat situ yang kita gali tentang pemikiran Syekh Qaradawi. Okey, cuma untuk seminar ini ataupun persijilan ini saya akan fokuskan kepada manhaj akidah di sisi Syekh Al-Qaradawi. Jadi kita akan tengok satu persatu lah. Untuk minggu ni saya akan menyusuri pemikiran Al-Qaradawi ini berdasarkan kepada manhaj-manhaj umum. Jadi boleh untuk slide yang kita edarkan. Ada banyak orang ni. Siapa ni? Ada yang Qaradawi ada Qaradawi. Bukan yang itu. Qaradawi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum kita mulakan, kita sedekah Al-Fatihah kepada Syekhuna Maulana Syekh Qaradawi. Al-Fatihah. Okey, kalau kita nak mengkaji sesuatu pemikiran tokoh ataupun apa-apa sumbangan tokoh, antara perkara yang kita boleh refer atau kita rujuk adalah tidak adalah. Dan kalau zaman sekarang ni mungkin ada video ataupun sumber-sumber audio yang boleh kita ikut, antaranya sebuah wawancara Syekh Qaradawi banyak di program-programnya dalam Syariah wal Hayat di Al-Jazeera itu ada surat-surat dia yang berkat minggu yang Syekh Qaradawi akan berjalan. Okey, dalam kita Syekh Qaradawi dalam bidang akidah ni, yang pertama al-iman wal haya. Jadi ada, saya rasa di Malaysia pun dah ada yang diterjemahkan, kalau siapa nak boleh cari dari baguslah. Kemudian wujudullah, kemudian hakikatul tauhid, kemudian kita disebut iman bil qadar, kemudian asy-syafa'ah, kemudian al-mawqif al-islam min al-ilham wal kashf wal ru'yah, min al-ilham wal kashf wal ru'yah, usul al-aqidah baina salaf wal khalaf. Kemudian yang terakhir, ini antara karya-karya Syekh Qaradawi yang fokus kepada bidang akidah. Dan setiap kitab-kitab yang ditulis ni, dia ada isu yang nak diselesaikan. Contoh Iman wal Hayah ni, kitab Iman wal Hayah, nanti kalau sempat sesi yang kedua kita akan cari mana-mana kitab dan kita akan cuba baca secara harfiah, secara satu persatu. Kita tengok bagaimana pemikiran ataupun apa yang Syekh Qaradawi buat ketika menyelesaikan isu-isu tentang Islam dan sekularisme. Jadi Iman wal Hayah ni dia banyak menyelesaikan isu-isu tentang sekularisme. Sebab pada zaman 70-an dulu
80-an virus sekularisme ini dia sangat menyebar, bermula di kalangan masyarakat kita, bukan masyarakat kita, di masyarakat Arab itu sendiri. Beberapa tokoh-tokoh liberal yang wujud ataupun tokoh sekularisme yang wujud pada zaman tersebut. Jadi ini antara respon Syekh dalam menjawab persoalan di antara pemisahan di antara agama di politik, agama di dunia, di dunia dan sebagainya. Dan di sini saya akan menyusuri sejarah bagaimana agama didirikan pada zaman Eropah, zaman gelap. Jadi tokoh-tokoh lahir, tokoh-tokoh sekularisme yang cuba untuk nak kalau kita tengok di Malaysia ni ada Syekh Muhammad Abdul Atas lah, Islam dan sekularisme. Jadi pada zaman ni semua pakat-pakat tulis buku. Sarjana-sarjana Islam ni menulis untuk mengkritik pemikiran-pemikiran sekularisme. Kemudian Wujudullah ni kitab yang Syekh nak menjawab persoalan tentang atheism. Dan golongan atheis pun dekat kalangan orang Arab juga tinggi juga. Ataupun dalam pemikiran umat Islam pun ramai yang menganut pahaman atheism. Itu pahaman yang yang mengatakan Tuhan tidak wujud. Kalau golongan-golongan saintis, Darwin dan sebagainya, banyak teori yang dibuat untuk menyokong bahawasanya Tuhan itu tidak wujud. Jadi buku-buku ini untuk nak menjawab persoalan tentang atheism. Kemudian Haqiqatul Tauhid, Haqiqatul Tauhid ini juga berkenaan dengan menjawab persoalan-persoalan atheism juga lah. Kemudian Imam Al-Fadal. Imam Al-Fadal ni saya menjawab persoalan yang berkaitan dengan muskilah ataupun kesalahpahaman umat Islam tentang prinsip beriman dengan Qadar. Kemudian Syafa'ah misalnya untuk soalan-soalan tentang Syafa'ah pada hari akhirat. Kemudian Mauqif Islam minal ilham ni adalah buku yang penting juga. Bagaimana respon ataupun interaksi Islam terhadap ilham, kasyaf dan juga mimpi. Ini banyak juga Syekh merawat pemikiran ataupun penyakit-penyakit pemikiran yang menjadikan ilham, kasyaf ini sebagai satu sumber duka yang penting. Contoh macam nak tahu hukum ke apa ke, melalui ilham dan kasyaf ini menerangkan tentang hakikat. Bagaimana respon Islam, apa pandangan Islam terhadap mimpi, ilham dan juga kasyaf. Kemudian yang ni benda yang paling penting lah, usul dan akidah baina salah wal kalam. Saya kata hadis saya ni ayat penting sebab dia menyelesaikan permasalahan yang wujud di antara dua mazhab, iaitu mazhab salaf dan juga mazhab khalaf. Ataupun kalau kita kata hari ini mazhab salafi dengan mazhab Asy'ariyah ataupun Ahlussunnah. Jadi dalam buku ni saya cuba nak mengurai, nak membuka bila para golongan yang bertelagah tentang isu ini nak menceritakan tentang hakikat akidah yang sebenar itu bagaimana. Bagaimana kita nak berinteraksi dengan ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang tidak jelas dia punya petunjuk. Contoh ayat Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa, yadullahu fawqa aydihim, dan dengan ayat-ayat yang melihat kepada pencapaian. Contoh Allah kata laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini bagi sebagai ayat-ayat yang jelas maknanya. Manakala ayat yang mutasyabihat ini yang tidak. Di sini kita akan tengok pendirian Syekh dalam isu tersebut dan apa pandangan Syekh dalam mendepangi dua sekolah. Sebab antara yang diramalkan oleh Syekh Abu Zahra dalam kitab dia, iaitu pada zaman kita ini akan berlaku pertemuan iaitu dua madrasah, madrasah Salafi dengan madrasah yang disebut sebagai Sunni ataupun Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Kalau dulu pertemuan tersebut dengan pertemuan dengan golongan Ahlul Hadis ataupun golongan Hanabilah. Dan
Dan pertemuan ni bukan hanya berlaku di negara Arab, seluruh dunia. Sebab setiap negara ni kalau kita tengok macam ada dua aliran. Kita perasan benda tu. Aliran yang kita kata sebagai tradisional dengan aliran yang kita katakan sebagai kalau dulu kaum muda, kaum tua. Benda tu semua berlaku di negara kita. Kalau negara Arab lagi kan. Tiap hari gaduh masa benda tu. Dapat tanya, Allah di mana? Kalau nak kenal seseorang tu, tanya, Aina Allah? Allah tu di mana? Kalau jawab salah, dia kata, ni salah ni Wahabi. Kalau jawab macam ni, ni kamu Asy'ari. Sampai kan soalan-soalan tersebut, dia jadi macam apa? Memecah umat. Jadi saya cuba untuk nak menyelesaikan isu pertemuan. Ya, Orang bertemu di isu buruk ke isu besar? dia usul tidak akan bertemu. Isu buruk. Dia kalau dalam Islam, kalau kita mengetahui kenapa dalam perkara usul itu kita tak akan berlaku khilaf. Sebab perkara usul ni adalah perkara yang qat'i, perkara yang disepakati, perkara yang tidak ada iltibas, tidak ada keraguan. Jadi contoh macam kefarduan solat, kesempurnaan Allah. Kalau dalam fiqh ada contoh kefarduan zakat. Dan benda tu kalau orang bertikai, kita kata di samping orang. Sebab tu saya pernah berjumpa dengan seorang yang agak berumur lah. Dia pun masa tu dekat kawah. Kita pun tunggu kereta, dia pun tunggu kereta. Saja tembak. Dia pun tanya kita, awak ni sekarang kena tanya satu. Pasal apa kita ni? Ada hukum yang tidak haram, tidak halal. Kan? Kita tak boleh ke satu hukum saja. Jadi persoalan dia tadi tu, kita nampak orang ni dia tak faham tentang tawabih dengan mutabayyirah dalam Islam. Mana usul, mana furu'. Jadi saya jelaskan kepada beliau, yang tidak ada khilaf itu bukan perkara yang fundamental. Benda yang tawabih, benda-benda yang tidak berubah, yang jelas dalil. Dari segi usul je. Jadi dalam agama kita ada benda tersebut yang dipanggil sebagai al-usul. Benda yang berlaku khilaf, yang qabil khilaf, benda yang boleh menerima khilaf adalah perkara yang furu'. Tentang penelitian tentang syurga neraka, penelitian tentang malaikat, penelitian tentang hari kiamat, penelitian tentang sifat-sifat Allah. Contoh kita sepakat bahawa Allah tu bersifat dengan kesempurnaan. Cuma dari sudut pengisbatan, dalam mengisbatkan sifat, ada yang disifat sifat lumpur, ada yang disebabkan Allah ada 13 sifat, ada yang disebabkan lebih daripada 20 sifat. Tapi usulnya adalah kita berpegang kepada kesempurnaan Allah SWT. Jadi perkara yang juz'iyat ni, penelitian itu berlaku khilaf. Jadi bila kita jelaskan itu, dalam agama ni ada aspek yang tak berubah, ada aspek yang boleh berubah. Ada aspek yang kita boleh khilaf, ada aspek yang kita tak boleh khilaf. Jadi baru dia faham, rupanya ada dua perkara. Kalau kita tahu dalam agama kita ni ada dua benda yang kita sebut, maka kita tidak akan menimbulkan kita tak ragu, kita taklah rasa pening kan. Masa ni khilaf ni adalah khilaf yang dibolehkan oleh syarak. Ada khilaf, contoh kewujudan Allah, itu tidak ada khilaf. Kalau khilaf di kalangan umat, itu maksudnya ada masalah. Bukan khilaf yang tepat pada umat. Itu sebuah khilaf. Kemudian khusus akidah baina salaf wal kalam, insya-Allah kita akan baca juga secara detail. Kita pilih mana-mana isu, contoh tentang isu tentang arah Allah berada di mana. So persoalan-persoalan tersebut kena bincang juga. Mungkin ada orang kata, tak payah bincang lah Ustaz, tak penting pun. Ya, memang tak penting. Tapi isu-isu ni lah yang akan mewarnai kita punya kehidupan kita. Orang akan bincang juga. Pak-long yang duduk dengan ceramah kat masjid, ustaz-ustaz, ada orang ustaz ni kata Tuhan tak ada ni, ustaz ni kata Tuhan tak ada.
Jadi amanah satu kami nak terima. Jadi ini kita akan bincang secara detail. Kenapa berlaku khilaf demikian? Kenapa berlaku? Sebab antara yang kita boleh sebut ayat Al-Quran yang secara zahirnya menunjukkan demikian. Tetapi ada ayat yang lain menafikan keadaan demikian. Itu yang menjadi khilaf. Jadi khilaf itu berlaku dengan sebab Al-Quran itu sendiri juga, dengan sebab hadis juga, dengan sebab pemikiran ataupun kefahaman kita panggil kuala pemikiran, perbezaan pendapat ataupun perbezaan dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat. Jadi kaedah bagaimana kita berinteraksi dengan ayat-ayat yang mutasyabihat ni, ayat-ayat yang tidak jelas makna. Makna tu jelas lah, tapi bila kita letakkan kepada Allah, dia jadi macam ada masalah, ada problem. Jadi macam ni kita nak berinteraksi. Di dalam khusus akidah baina salah wal falah ni, Syekh Qaradawi akan mendetailkan tentang persoalan tersebut. Jadi bolehlah kita jadikan dia sebagai usul akidah. Contoh kita nak tanya orang, Allah ni mana? Kalau hang jawab macam ni, maksudnya hang geng ni. Hang jawab macam ni, geng kami. Jadi sampai nak jadikan itu sebagai fariqah. Dan berbeza di antara dua aliran. Dia bukan isu bainal mukmin wal kafir. Jadi sebab tu dalam agama kita ni kita ada kita terlalu tertukar di antara sesuatu yang di antara benar dengan salah, di antara tepat dengan kurang tepat. Jadi benar dengan salah tu dia macam iman dengan kufur. Ini tepat dengan kurang tepat. Sebenarnya ada isu yang hanya melibatkan tepat dengan kurang tepat, tapi dijadikan sebagai benar dan salah. Jadi binary kat situ. Padahal isu itu tak perlu kepada mizan benar dan salah. Itu yang menyebabkan berlaku pemikiran-pemikiran yang ekstrim. Okay, dapat kita tinggalkan sebentar tentang hal tersebut. Dan benda isu ini sangat menarik untuk kita kaji nanti. Saya akan kupaslah benda tersebut. Sebab di Malaysia pun kita tengok sentimen itu sangat menebal sekarang. Dan golongan A ke golongan yang mendakwa mereka ini mengikut Al-Quran dan Sunnah, mendakwa kebenaran mereka. Golongan yang mengatakan kami ini ikut ulama Al-Sunnah wal Jamaah, kebenaran dimiliki kami. Jadi kita akan cuba melihat apa yang berlaku pertemuan di antara kedua macam. Okey, apa ada itu tinggal lagi. Jadi kita masuk pada poin yang pertama, ataupun modul yang pertama berkenaan dengan metod akidah Syekh Al-Qaradawi. Pertama, berpegang kepada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, dan Syekh Qaradawi telah keluar daripada kerangka Ahlussunnah wal Jamaah dan menggantikannya dengan aliran yang lain. Ini perlu yang paling dipahami yang jelaslah maksud Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kalau kita tengok definisi Ahlussunnah wal Jamaah ni, para ulama mereka akan meletakkan tiga kategori ataupun tiga aliran. Pertama, Asy'ariyah ataupun yang mengikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Yang kedua, mengikut Abu Hasan Imam Al-Maturidi, Abu Mansur Al-Maturidi. Dan yang ketiga adalah Ahlul Hadis. Ahlul Hadis di atas. Jadi kebanyakan definisi yang dikemukakan tentang Ahlussunnah wal Jamaah ni, mereka akan meletakkan tiga kumpulan ini. Ada yang meletakkan dari sudut karakter. Maksudnya Ahlussunnah wal Jamaah ni adalah mereka yang berpegang bahawasanya beriman dengan Allah SWT, mengikut pandangan para sahabat. Maksudnya dia letak karakter dia. Dia ada dua kaedah mendefinisikan Ahlussunnah wal Jamaah. Pertama melalui nama tadi, yang kedua adalah melalui kriteria. Maksudnya kalau beriman dengan hari kiamat, itu antara ciri ini yang dibuat oleh Al-Baghdadi dalam Farqu Bainal Jumu'ah. Dia letak ciri-ciri dia. Jadi kalau contoh, dia meletakkan ciri Sayyidina Ali sebagai contoh. Sayyidina Ali sebagai imam mereka. Jadi di situ keluar daripada ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah.
Kemudian tidak beriman tentang hari kiamat. Keluar daripada jadi ahli sunnah wal jamaah. Apa lagi yang disebut oleh Al-Baghdadi? Daripada sudut mentafsir dan mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran juga termasuk dalam sisi ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau kita tengok pemikiran Syekh Qaradawi, kalau segala bentuk tulisan dia ke ucapan dia ke, maka beliau akan berpegang. Dan ketika mana beliau ditanya tentang siapakah ahli sunnah wal jamaah, maka Syekh sendiri menyebut ahli sunnah wal jamaah itu adalah mereka yang mengikut Imam Abu Hasan Asy'ari, mereka yang mengikut Abu Bakar Al-Maturidi dan golongan ahli hadis. Golongan ahli hadis ini ramai lah. Punya ulama-ulama dia. Jadi dia ada satu macam aliran dalam mazhab akidah. Jadi secara jelas kan. Yang kedua, merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dan bersandarkan kepada keduanya dan berlegar di antara dua sumber utama ini. Jadi dari segi rujukan Syekh Qaradawi dalam akidah ini adalah berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Syekh juga Qaradawi berpendapat bahawa kaedah dan fiqh dalam oleh akal kepada Al-Quran ini adalah istilah yang paling kuat. Maksudnya dalam Al-Quran Allah SWT sendiri bercakap ataupun kalau kita dipanggil menyampaikan wahyu itu kepada akal umat pada waktu tersebut untuk berfikir mengenal Allah SWT. Jadi banyak ayat-ayat Al-Quran yang kita lihat mereka Allah SWT secara direct mengiktiraf dalil-dalil akal. Maksudnya kalau ini yang berlaku kesalahpahaman dalam masyarakat kita, bila diingat akidah ni mesti kita ambil daripada Quran dan Sunnah. Tak boleh dikeluarkan daripada akal. Hanya ada kefahaman yang salah. Sebab bila Al-Quran sendiri yang menyeru akal, afala taqilun, afala tafakkarun. Kemudian Allah bertanya siapakah yang mencipta alam ini? Maka secara direct Allah suruh manusia itu berfikir tentang dalil-dalil kewujudan Allah SWT, dalil-dalil kewujudan Tuhan. Jadi ini jelas menunjukkan bahawasanya Al-Quran ataupun Allah mengiktiraf akal manusia. Kalau tidak berapa Allah SWT berfikir. Maksudnya dengan akal kita itu, kita boleh mengenal Allah, kita boleh mengetahui kewujudan Allah, kita boleh mengetahui kesempurnaan Allah. Bukan dengan sebab Nabi bagi tahu baru kita kata Tuhan tu wujud. Tidak. Maksudnya dengan akal yang fitrah ni, yang Allah Ta'ala berikan kemampuan kita untuk berfikir ini, kita mampu untuk mengenal Allah SWT dengan berfikir. Jadi banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyeru supaya manusia ini menggerakkan akal mereka untuk mengenal Allah SWT. Bila datang wahyu ataupun datangnya para anbiya, mereka juga menggerakkan akal mereka. Sebab itu bila kita tengok bagaimana sejarah manusia itu beriman kepada Allah, bila mana Rasulullah mula berdakwah. Jadi orang yang Rasulullah dakwah ni, mereka ni adalah orang yang berakal, diberikan oleh Allah SWT akal sejak lahir, fitrah mereka. Jadi bila Nabi kata apa yang kamu sembah tu bukan Allah, tetapi ada satu kuasa yang mencipta kita, maka itu yang selayaknya disembah. Jadi orang-orang yang berakal pada zaman Nabi ini, mereka menggunakan akal mereka, mereka menyetujui, mengikrar apa yang disebut oleh para Nabi. Jadi sebab itu kalau kita tengok mukjizat sendiri pun, kalau dalam tradisi ilmu kalam, akhir sekali yang mensahihkan ataupun yang membuktikan kesahihan kenabian itu adalah berbalik kepada akal. Contoh, bila Nabi mendakwa, dia Nabi diterima wahyu daripada Jibril. Jadi apa yang membuktikan kenabiannya? Apa yang membuktikan kenabiannya?
Allah kuatkan Nabi tu dengan apa? Dengan mukjizat. Jadi dakwaan Nabi ni, dakwaan seseorang yang mendakwa di Nabi, dia mesti dengan di-endorse ataupun dikuatkan dengan mukjizat. Okey, mukjizat ni adalah apa? Perkara yang luar biasa ataupun bercanggah dengan adab. Khariqul adah. Mukjizat ni benda yang di luar kebiasaan. Okey, jadi bila Nabi dakwa di Nabi, kemudian dibuktikan dengan mukjizat, maka siapa yang mensahihkan kebenaran mukjizat tadi? Akal lah. Sebab akal yang boleh membezakan dia adalah perkara biasa dengan perkara yang luar biasa. Perkara yang tidak mencari adat dengan perkara yang kebiasaan ataupun adat. Jadi berbalik kepada akal manusia. Jadi orang, golongan-golongan yang menggunakan akal mereka untuk berfikir tentang kebenaran Nabi, maka mereka akan tahu kebenaran Nabi Muhammad. Jadi mereka akan beriman dengan Nabi Muhammad. Maksudnya, para sahabat yang beriman dengan Nabi itu, mereka menggunakan akal mereka untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad tarik kepala mereka, hampa beriman dengan aku. Bukan kata Nabi Muhammad paksa mereka, hampa tak beriman, aku tembak. Tak. Tapi Nabi menggerakkan akal mereka untuk memikirkan tentang mukjizat tadi dan juga membuktikan tentang kebenaran apa yang Nabi dakwakan. Jadi sebab itu Nabi, definisi Nabi adalah seorang yang mengaku Nabi kemudian dibuktikan dengan mukjizat. Sebab ada di sana Nabi palsu. Nabi palsu ni apa? Nabi dia mengaku Nabi tapi tak dibuktikan dengan mukjizat. Macam Musailamah bin Kadzdzab. Berapa golongan lagi yang mengaku Nabi macam ulam lah apalah. Dia mengaku Nabi tapi mukjizat tak ada. Jadi tak tepatlah dia punya dakwah dia, tak apa panggil? Tak match. Jadi yang mentasihkan mukjizat adalah akal manusia. Jadi sebab itu Al-Quran menggerakkan akal untuk berfikir tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW. Sebab itu kalau kita kalau kita guna premis yang sama, maksudnya kebenaran Nabi Muhammad dibuktikan dengan mukjizat. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Isa ke apa semua, mereka juga dibuktikan dengan mukjizat. Jadi siapa yang menerima kebenaran Nabi Isa, maka dia juga kena terima kebenaran Nabi Muhammad SAW. Jadi mana-mana orang yang beriman dengan Nabi Isa, maka dia perlu juga beriman dengan Nabi Muhammad. Mana-mana yang beriman dengan Nabi Ibrahim ataupun daripada kalangan Yahudi, kalangan Nasrani, orang Kristian, kalau mereka guna logik yang sama, setiap Nabi dibuktikan dengan mukjizat, maka Nabi Muhammad juga dibuktikan dengan mukjizat. Jadi kena beriman dengan Nabi Muhammad. Jadi tak ada isu mereka tak nak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita bagi ruang untuk satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ustaz Faizul dengan pengajian Ulum Al-Qaradawi rahimahullah dan kepada semua para peserta yang beriman. Jadi saya sebagai pengarah program ini ingin mengucapkan ahlan wa sahlan. Program yang dulu ataupun yang pertama kali yang dibuat di Malaysia selepas kematian almarhum Imam Yusuf Abdillah Al-Qaradawi. Jadi sebenarnya kita buat benda ni kerana satu kesedaran kepentingan perlunya ada program ini untuk mengoreksi semua ilmu-ilmu Al-Qaradawi. Dan saya ucap tahniah kepada semua, dan kalau ada yang nak daftar boleh daftar lagi ya. Ustaz Alim ada, sahabat baik saya lihat profesor kita ada, Dr. Halina pun ada, Ustaz Adawiyah pun ada. Jadi program ini kita bahaskan sokongan kerana ia merupakan program ilmiah yang bersifat awam. Dia ilmiah ni ada dua, satu untuk universiti, satu untuk semua orang terlibat. Dan pengajian yang paling berkat apabila ilmu universiti ini diturunkan kepada orang awam.
Begitulah kata-kata Al-Buti rahimahullah. Jadi di atas rasa orang kata kepentingan tersebut, kita melaksanakan program siri yang pertama sebab ulum Qaradawi ni luas ya. Kita ada banyak lagi sebenarnya. Dalam siri yang pertama ni kita ada 5 modul. Kita ada manhaj akidah yang telah diterangkan oleh Syekh Faizul kita, pakar akidah di Malaysia. Kemudian kita ada manhaj berinteraksi dengan Al-Quran, Profesor Madia Dr. Ahmad, insyaAllah selepas ini. Dan kita ada manhaj fiqh zakat. Ini kita harap banyak yang terlibat lah. Sebab satu Malaysia guna fiqh zakat Qaradawi, Ustaz Ali kena ada tu. Kemudian kita ada manhaj berinteraksi dengan sunnah oleh pakar hadis kita di Malaysia, Dr. Omar Rahmat Nur. Okey, dan yang terakhir Al-Fakir akan menyampaikan manhaj fiqh aulawiyah. Itu siri yang pertama. Yang kedua kita akan buat manhaj ijtihad, fatwa, manhaj tasawuf, manhaj akhlak, manhaj ijtimai, manhaj Syekh Qaradawi terhadap wanita. Maksudnya banyak lagi yang fiqh non muslim ya. Dia mungkin masyarakat madani terlampau banyak sebenarnya ilmu Yusuf Al-Qaradawi ini yang kita nak masukkan, tapi tak bolehlah kita berbanyak sangat pening kan. Benda yang hebat-hebat ni kita sedikit lah, 5 pun dah banyak dah ni. Dan telah diringkaskan akidah, manhaj akidah Syekh Qaradawi oleh Ustaz Faizul kita. Jadi saya mengharapkan dia semua insya-Allah dia seronok dengan pengajian seperti ini, santai sebab para penceramah kita telah meringkaskan dalam bentuk PowerPoint dan boleh ambil PowerPoint ini dan kita akan bekalkan dengan sijil. InsyaAllah sijil nanti kita akan buat secara live lah, physical. Yang tak main itu kita bagi secara online lah, sijil digital. Tapi yang main itu dia dapat secara sekali frame, dia punya frame dia sendiri. Tapi tak tahu Ustaz Ali boleh main tak, daripada faham. Tapi insyaAllah sekarang ni boleh sampai secara selangkah saja. Kita pucuk 200 dalam masa 40 minit sampailah ke Kajang. Dan saya mewakili pihak Koridor Hikmah sangat mengalu-alukan kedatangan semua. Bagi saya dengan 90 orang penyertaan ini kita sangat merasa gembira kerana semua orang sayang Al-Qaradawi. Untuk makluman, saya sudah membeli buku Yusuf Al-Qaradawi sebanyak 105 jilid, itu 105 volume untuk kita nak kembangkan dengan buku yang terbaik di 75 buku tersurat ni. InsyaAllah banyak program Qaradawi yang kita akan buat di Koridor Hikmah. Mungkin dalam bentuk pengkhususan dan juga kalau siapa-siapa yang nak agensi-agensi dan yang nak belajar misalnya fiqh aulawiyat, misalnya kaedah zakat, kita boleh sediakan dalam masa sehari yang terakhir kita program kita saja mungkin jemput sebab kita nak sebarkan, sebab Perdana Menteri kita pun ada cadangan-cadangan dia untuk melaksanakan macam kursi Al-Qaradawi dan sebagainya, sebab Abid dan juga Perdana Menteri kita hubungan dia sangat rapat dengan Dr. Al-Qaradawi. Kami ini hanya mengkaji buku Qaradawi. Dan insyaAllah tahun ini juga mungkin PPZ akan melancarkan buku terjemahan fiqh zakat sebanyak 4 jilid dekat 2,400 muka surat. Jadi sebenarnya insyaAllah saya rasa ramai lagi yang belum mengenali Koridor Hikmah, dan ini adalah Koridor Hikmah yang terletak di Kajang di Sungai Rahmat. Dan kita ada banyak lagi program maqasid insyaAllah selepas ini. Kita akan buat, mungkin ada demand, kita akan buat macam-macam program tafsir, program hadis secara khusus, program fatwa yang kita akan buat untuk kebaikan semua masyarakat. Karena ulum Qaradawi ini adalah amanah yang besar. Hatta di Qatar pun mereka ada foundation ataupun biayai bagi mereka yang membuat markah Qaradawi. Dikatakan pada Qatar pun kita boleh minta grant lah kat mereka. Mana sebab nama Qaradawi sangat besar di Qatar. Jadi ia bukan sahaja di Qatar, di seluruh dunia Islam. Maka saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta kerana sudi join program ini, dan insyaAllah saya pun akan mengajak Syekh Aulawiyat dan ucapan saya kepada Syekh Faizul kerana memberi ruang masa untuk menyampaikan manhaj akidah yang boleh mendamaikan di antara salah dan falak, sebab Syekh Qaradawi tidak menolak dua aliran ini.
dan sangat bagus untuk diharmonikan macam mana kita boleh ambil, bukanlah semua pendapat Qaradawi, tapi malah manhaj dia boleh menghidupkan semula penyatuan umat Islam, mesej yang sangat besar. Jadi saya ucap sekali lagi terima kasih kepada semua para peserta. Kalau free mana lawat boleh dari hikmah, boleh berjumpa dan sebagainya, kita join. Kalau ada idea, sila sumbangkan idea anda dan kita boleh simpan dalam bank idea kita. Jadi saya ucap terima kasih sekali lagi. Mungkin masa tengah-tengah ni mungkin jadi tersentak Syekh Faizul kita sedang ceramah, tapi saya ambil masa sebab saya ada khusus di Pulau Pinang. Jadi saya ucap terima kasih sekali lagi mewakili Kuala Hikmah dan juga Akademi Darul Hikmah. Mudah-mudahan semua diberkati dan istiqamah selama 3 bulan ini. Siapa yang tak sempat ada dalam recording, boleh tengok di recording. InsyaAllah semua peserta akan diberikan sijil ulum Qaradawi yang pertama diadakan di Malaysia. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Tuan Guru kita Ustaz Fawaz atas ucapan perasmian. Jadi kalau kita melihat dan pertama tadi kita jelas bahawasanya apa yang dipegang oleh Syekh Qaradawi itu adalah berasaskan kepada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita akan perincikan Ahlussunnah wal Jamaah menurut Syekh Qaradawi dalam slide yang seterusnya. Di yang kedua ni kita jelaskan bahawasanya pendalilan ataupun kaedah yang digunakan oleh Al-Quran dalam berinteraksi ataupun dalam berdakwah dengan manusia itu adalah menggunakan akal ataupun berinteraksi dengan akal mereka, supaya mereka menggerakkan akal-akal mereka ini untuk berfikir tentang kewujudan Allah SWT. Sebab dalil akal inilah dalil yang paling kuat, paling ampuh, paling bermanfaat dan bersesuaian serta mudah difahami kepada semua orang awam ataupun golongan yang khusus. Jadi kalau kita tengok masyarakat kita ini, walau semaju mana pun sebuah masyarakat itu ataupun madani, walau semadani mana pun masyarakat itu, sudah pasti mereka ini ada perbezaan daripada sudut akal mereka. Jadi kemampuan itu yang kita panggil sebagai kecerdikan. Ada yang boleh berpegang kepada dalil yang akal yang dalil yang rumit, tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, Al-Quran ini dia akan meraihkan selemah-lemah akal manusia dan juga secerdik-cerdik akal manusia. Jadi sebab itu kalau kita tengok dalil Al-Quran ini, semuanya suruh kita melihat tentang ciptaan Allah, suruh melihat tentang asal, tanda-tanda ayat-ayat Allah SWT yang melalui penciptaan, yang mana akal yang sihat dia akan mengatakan setiap likulli illah lahu ma'lul, ataupun setiap sebab itu ada penyebab, ataupun setiap ciptaan ada yang mencipta. Ini antara dalil-dalil yang kita kata sebagai dalil yang sangat mudah untuk difahami oleh hatta anak-anak kecil. Kalau dulu para sahabat ataupun para ulama mereka berdakwah, mereka mengatakan al-ba'rah tadullu 'ala ba'id. Maksud tapak kaki unta itu menunjukkan kata adanya unta. Kalau hari ini kita kata kalau ada tek cicak, kalau kat tempat kita kalau ada tek cicak menunjukkan kata adanya cicak. Maksud itu antara dalil-dalil yang paling lemah lah, maksudnya paling ringkas, paling mudah untuk nak difahami. Kalau kita berjumpa dengan orang ateis itu juga, kalau kita menggunakan dalil-dalil ini, mereka pun tak boleh nak tolak. Sebab kewujudan Allah ni dia bukan hanya dapat dia bukan boleh ditanggapi dengan kita melihat zat Allah SWT, tetapi adalah melalui ciptaannya, asal dia ataupun tanda-tanda yang Allah Ta'ala. Sebab tu Allah kata la tafakkaru fi khalqi la tafakkaru fi zati. Maksudnya berfikirlah tentang ciptaan aku dan jangan berfikir tentang zat Allah SWT. Dan kalau kita tengok daripada sejarah ketuhanan pada zaman Greek, zaman falsafah Greek dan sebagainya, kalau kita tengok tokoh-tokoh yang
beriman tentang kewujudan Tuhan ini, ataupun yang mengatakan Tuhan wujud ini, mereka juga mengatakan Tuhan ini benda yang tak boleh dilihat dengan panca indera. Tuhan yang tidak boleh difikirkan zat dia, sebab zat dia berlainan dengan zat makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Jadi itu antara metod yang Syekh sampaikan dalam kitab-kitab dia. Kemudian yang ketiga, Syekh berpegang bahawa akal adalah ciptaan Allah, manakala syariah adalah wahyu Allah SWT. Maka tidak ada pertembungan di antara perkara yang diciptakan dengan perkara yang disyariatkan oleh Allah SWT. Jadi tidak ada pertembungan di antara akal yang soleh dengan nakal yang sahih. Tidak tepat jika berasingan antara satu sama lain, kerana akal adalah alat untuk memahami nakal. Nakal adalah tempat untuk akal berfungsi. Nakal ni apa? Nakal ni wahyu lah. Ataupun pengertian yang lebih luas lagi adalah khabar shadiq, perkabaran yang benar. Ataupun kalau kita kata yang paling mudahnya adalah wahyu yang merangkumi Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Jadi kalau kita lihat di sana ada golongan yang cuba mewujudkan pertembungan di antara akal dan wahyu. Sebenarnya dalam agama Islam kita tidak ada pertembungan di antara akal yang sihat dengan wahyu yang tepat ataupun wahyu yang jelas. Yang bertembung itu adalah apa? Yang bertembung itu bila wahyu itu tidak jelas. Contoh macam ayat-ayat yang kita kata sebagai mutasyabihat tadi. Jagubah, Ar-Rahmanu ala arsyistawa, ayat-ayat yang tidak jelas dia punya makna dia, dan merangkumi makna yang banyak. Contoh perkataan kadang-kadang seharian kita pun, kita kadang-kadang tertukar juga. Sebab satu perkataan itu bila dia merangkumi banyak makna, satu lafaz tapi ada banyak makna, maka dia akan bawa kepada penafsiran yang pelbagai. Jadi bila berlaku khilaf tentang hal tersebut, kita macam tak ada masalah, kan? Contoh kita bagi lafaz yang umum, kan? Contoh kita kata kita buat pengumuman, pada pelajar sila bawa buah besok. Bila kita kata bawa buah, jadi sudah tentu pelajar-pelajar ni dia tak akan sepakat bawa satu buah, kan? Bawa kata semua bawa buah durian, tak akan berlaku demikian. Sebab apa? Sebab lafaz yang kita guna itu adalah umum dan tidak tahdid kepada makna yang tertentu. Jadi ini kata apa, keluasan syariah tu. Jadi maksudnya kalau ada ayat-ayat yang Allah Ta'ala suruh guna secara umum, contoh ayat fastabiqul khairat, berbuatlah kebaikan. Jadi kebaikan tu dia banyak, sedekah, berkata baik, bagi salam, apa semua tu termasuk di bawah keluasan syariah. Jadi kalau kita buat pengumuman, sila bawa buah. Ada bawa pisang besok, ada yang bawa durian besok, ada yang bawa rambutan. Jadi kalau kita marah ada apa, patut tak? Pasti apa kamu bawa buah durian, saya suruh bawa buah. Jadi tak patut. Jadi dalam ayat-ayat Al-Quran juga, teks-teks Al-Quran juga mengandungi lafaz-lafaz yang umum demikian. Ada lafaz-lafaz yang tidak jelas. Ada lafaz-lafaz yang digunakan secara metafora, yang majas, yang guna bukan menunjukkan kepada makna yang sebenar. Dia hanya, dia contoh kita menggunakan daun apa, pokok kelapa, daun pokok kelapa melambai-lambai. Kita letakkan perkataan lambai itu kepada pokok kelapa. Sedangkan melambai ini adalah sifat manusia. Jadi mana-mana dalam Al-Quran ini, bila Al-Quran ini turunkan dalam bahasa manusia, jadi dia meraihkan konteks, dia meraihkan keadaan, kefahaman. Dan Al-Quran ini kalau kita ketahui, dia juga mengandungi makna-makna yang majas ataupun mengandungi perkataan-perkataan yang umum, perkataan-perkataan yang khusus, perkataan yang mujmal, yang tidak jelas makna dia, yang perlu diperincikan. Jadi ini yang kita akan bincangkan. Jadi akal yang wahyu yang tidak bercanggah dengan akal ini adalah wahyu yang jelas. Wahyu yang dipanggil sebagai muhkamat. Sebab itu antara kaedah kita berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran yang mutasyabihat ini, para ulama akidah meletakkan satu kaedah yang penting, raddul muhkamat ila mutasyabihat. Apa maksud dia? Iaitu mana-mana ayat yang mutasyabihat, yang tidak jelas makna dia, kita perlu refer
ayat tersebut kepada ayat yang jelas maknanya. Jadi Ustaz ni orang tanya, Ustaz kenapa Al-Quran ni ada makna yang tidak jelas? Dan memang Allah Ta'ala sebut benda umul kitab wa ukhra mutasyabihat. Dan di sana ada umul kitab yang disebut sebagai muhkamat, benda yang jelas makna dia. Dan ada ayat yang Allah Ta'ala turunkan, ayat yang tidak jelas makna. Perlu kepada contoh macam perkataan ayat hafizu solatul wusta, jaga solat pertengahan. Jadi para ulama ni bila dia baca hadis ni atau ayat ni, dia lihat, dia kata, oh, ayat apa maksud solat pertengahan? Ada yang kata tafsir, kata solat zuhur, sebab dia berada pada pertengahan tengah hari. Tengah dalam sehari tu, pertengahan dia adalah solat zuhur, dan matahari pun duduk tengah-tengah, kan? Ada kata tak, semua solat lah, sebab solat ni semua ada pertengahan dia. Solat maghrib pertengahan dia antara solat asar dengan isyak. Solat isyak pertengahan dia antara solat maghrib dengan solat subuh. Solat subuh pertengahan dia antara solat maghrib isyak dengan solat zuhur. Jadi apa yang maksud yang Allah SWT nakkan? Itu kena refer kepada pendapat-pendapat ahli tafsir ataupun orang yang mengkaji tentang perkara tersebut. Jadi maksud di situ Allah nakkan khilaf berlaku di situ. Jadi antara kaedah adalah kita berinteraksi dengan akal yang sore, maksudnya akal. Contoh, benda ni tidak ada syariat yang bercanggah dengan akal. Jadi kalau ada ayat-ayat yang kita tengok, oh ini bercanggah dengan akal ni, maksudnya ayat tersebut mesti ayat yang difahami dengan makna yang salah, ataupun mempunyai dua makna, ataupun ayat tersebut adalah ayat yang umum, ayat yang ada lafaz-lafaz kinayah dan sebagainya. Jadi ayat-ayat tersebut tidak boleh dijadikan sebagai usul akidah. Sebab apa? Sebab akan ada khilaf dalam perkara dalam memahami ayat-ayat tersebut. Jadi ini yang kita akan cuba bawa dalam masyarakat kita, supaya kita tahu benda mana yang kita perlu keras. Maksudnya yang kita perlu pertahankan sampai apa? Bidam, biruh. Maksudnya dengan apa? Dengan darah. Yang mana kita boleh berkelip sampai terkeluar geraham gigi. Dan benda apa yang kita boleh takat kata, oh rupanya ayat ni adalah contoh kita kata Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa. Contoh banyak ayat-ayat menunjukkan Allah ni berada di atas langit. Contoh kita bagi contoh. Jadi ayat Allah berada di atas langit ni ataupun Allah berada di atas aras ni adalah ayat yang mutasyabihat, yang bercanggah dengan akal manusia. Sebab zat Allah tidak bertempat. Zat Allah tidak tahayus, tidak mengambil ruang. Sebab ruang ini diciptakan oleh Allah SWT. Dan kalau kita mengkaji tentang perbezaan antara zat Allah dengan zat manusia ataupun dengan zat makhluk, maka tidak ada di sana boleh Allah Ta'ala berada pada mana-mana tempat. Jadi ayat tersebut bercanggah dengan akal manusia, maka kalau kita lihat, rupanya di sana boleh. Contoh saya nak bagi contoh tentang cahaya. Kalau kita kata kat kawan kita, kamu ni muka bercahaya. Betul, cahaya betul macam cahaya lampu ke, atau kita nak kata muka dia ni memang bersinar lah. Maksudnya kalau kita orang tengok tu rasa nampak macam apa? Bukan cahaya macam cahaya lampu ni betul. Jadi perkataan cahaya tu boleh difahami dengan makna yang penyelek. Maksudnya menyenangkan, maksudnya tengok orang pun senyum, tak kusut kepala dan sebagainya. Bukan cahaya betul ni, cahaya yang boleh bermacam-macam ni. Maksudnya kalau kita tutup lampu pun wajah dia bercahaya, tak boleh pada lampu. Bukan macam tu. Jadi kita dalam sebagai kita, kalau kita meneliti kitab Syekh ni, maka Syekh akan menekankan tentang kesinambungan ataupun keselarian di antara akal yang soreh. Akal yang soreh ni maksud akal yang benar dengan wahyu yang sahih. Sebab bila wahyu ataupun nakal, benda-benda yang dinakalkan ini, dia ada contoh hadis. Hadis ada yang diriwayatkan secara mutawatir dan ada hadis yang diriwayatkan secara ahad.
Jadi mana-mana hadis ahad ni, maka kalau kita bersandarkan kepada dalil-dalil berdasarkan kepada ayat ahad, maka hujah kita itu tidak kuat. Begitu juga dalam Al-Quran. Al-Quran ni ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Kalau kita jadikan ayat yang mutasyabihat ni sebagai sandaran dalam akidah, maka dia tidak dalil yang kuat. Kita tak boleh nak paksa orang pegang dengan pendapat yang kita pegang tadi. Sebab dia tak mengilzamkan, tidak mewajibkan orang lain untuk beriman ataupun berpegang seperti mana yang kita faham. Sebab dia mengandungi makna-makna yang pelbagai. Okey. Jadi kita laju sikit lah supaya sempat kita habiskan. Yang keempat, Syekh Qaradawi menggalakkan pengajaran akidah mestilah merangkumi akal dan juga ruh. Sebab apa akal dan ruh ni? Sebab ada sebahagian aliran yang hanya mementingkan tentang akal. Mesti dalil wujudan Allah ni, dalil burhan, dalil tamanuk, dalil semua dalil akli. Dan ada satu golongan yang kata tak perlu mengaji akidah, mengaji tasawuf saja, mengaji akhlak saja. Maksudnya bila kenal man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Maksudnya melalui tasfiyatul qulub dan sebagainya. Jadi pendekatan Syekh adalah menggabungkan kedua-dua aliran tadi supaya bila kita mengajar akidah itu mestilah merangkumi akal dan juga ruh. Jangan kosong ataupun kita kering tanpa ruh, kan? Nah, bila akidah dengan tanpa ada ruh, dengan tanpa ada akhlak, maka dia akan melahirkan umat yang banyak berdebat. Dia kan nak debat kan? Bincang bab akidah, debat kan? Sedangkan di sana akidah ini dia ada dari sudut i'tiqad dan ada di sudut penghayatan. Ada orang mengaji akidah, dia lupa nak mengaji akhlak. Ada orang mengaji akhlak, dia lupa nak mengaji akidah. Jadi dia melahirkan masyarakat yang tidak seimbang, pemikiran yang tidak seimbang. Jadi pendekatan Syekh adalah sebab apa? Sebab dia kata bila pengajaran akidah itu yang meraihkan akal, dia akan menghilangkan keraguan dan juga waham. Manakala pengajian akidah yang meraihkan ruh, maka dia tidak akan menjadikan ilmu akidah ini sebagai ilmu berdebat semata-mata. Iman melalui berdebat tidak menggerakkan jiwa, penghayatan dan makna keimanan. Jadi sebab itu pengajian ilmu kalam ataupun ilmu akidah ini perlu disinergikan dengan ilmu akhlak ataupun ilmu tasawuf, supaya dia tidak melahirkan pemikiran yang keras ataupun yang sikit nampak Islam tu hanya di antara persoalan di antara Tuhan di mana. Persoalan di antara Tuhan ni ada tangan ke tak ada tangan. Tuhan ni dia hanya berlegal pada sekitar tersebut. Jadi sebab itu kita perlu menggabungkan di antara dua perkara. Sebab tu saya suka bila saya mengajar tentang akidah ni, saya akan memperincikan tentang akidah sebagai bidang ilmu dengan akidah sebagai pegangan. Ada dua benda yang berlainan. Akidah sebagai ilmu je, kita mengaji ilmu kalam daripada matan umur al-Barahim, kemudian naik kepada Jawharatul Tauhid, Jawharatul Tauhid naik kepada Aqaid An-Nasafi, daripada Aqaid naik kepada kitab Mawqif dan kitab mutakalimin yang mutaakhirin seperti Mawqif, Syarah Maqasid, Tawal Anwar, Imam Baidawi dan sebagainya. Itu pengajian akidah yang bersifat sains. Maksud memang nak jadi mutakalimin. Dia memang nak jadi ahli kalam ataupun nak jadi ulama pakar dalam bidang akidah. Macam mana orang yang ambil degree Usuluddin, kemudian kalau kita kata dalam kitab hafal kitab yang paling tinggi, itu tak apa. Tapi satu akidah kita bagi sebagai i'tiqad. Memang kita belajar nak kenal Tuhan dengan kadar kemampuan kita. Kita nak mengenal Allah SWT dengan sifat-sifat dia. Kita nak mengenal Allah dengan nama-nama dia. Kita nak mengenal Allah dengan perbuatan-perbuatan dan sebagainya. Itu dan kita nak menghayati akidah tadi. Maksudnya bila kita beribadah, kita rasa tenang. Kita rasa yakin tentang kewujudan Allah dengan syariah yang Allah Ta'ala. Itu antara dua benda yang berlainan. Akidah sebagai i'tiqad dan akidah sebagai satu bidang ilmu. Jangan kita campur aduk kan. Jadi Ustaz, kenapa masjid saya tak ajar kita yang ulama Asy'ariyah yang tinggi ni?
Sebab di situ kita bezakan di antara masyarakat awam dengan orang yang expert ataupun orang yang takhasus dalam bidang tersebut. It's okay nak belajar tentang tu kalau kita takhasus dalam bidang tersebut. Tapi kalau kita orang awam, kita hanya belajar sekadar boleh memberi keyakinan kepada kita untuk beribadah, untuk beriman kepada Allah, untuk semakin hari semakin kita yakin dengan Allah SWT. Jadi ada dua benda yang berlainan. Yang ketiga, yang kelima, saya menegaskan bahawa ilmu akidah itu mestilah menjadi ejen penyatuan umat. Ini banyak benda yang ditegaskan dalam kitab. Sebab kalau kita lihat perkembangan semasa masyarakat kita, sama ada zaman 90-an, 80-an, kita melihat akidah ini dia bukan jadi sepatutnya kalau kita beriman dengan kitab yang sama, beriman dengan Rasul yang sama, beriman dengan Tuhan yang sama, maka sudah tentu kita akan bersatu. Sebab masdar kita itu adalah sama. Tetapi bila kita tengok orang yang mengaji akidah, dia bawa kepada perpecah belahan. Maksudnya di sini saya menyatakan bukanlah bila belajar akidah itu bukanlah menjadi pedang yang memutuskan dan memecahkan umat. Sebab ada sebahagian kita bila dia buat dakwah macam ni, entah dia tak mengaji sifat dukun, baik itu tak payah semayang. Dia sampai tahap macam tu. Dia selagi tak mengaji sifat dukun, semayang tak apa, tak sah. Pernah dengar dakwaan macam tu. Jadi kita dengar dulu. Sebab kefahaman mereka itu yang melahirkan ekstremis. Bukan bina ilmu tu tak ada masalah. Cuma pembawakan, cara pembawakan tu. Contoh bila seorang tu mengucap, maka dia kena i'tiqad 52 sifat ke 54 sifat Allah SWT, dan juga sifat Rasul, 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, dan 1 sifat harus, kemudian 4 bagi Rasul wajib, mustahil, dan 1 sifat harus bagi Rasul. Jadi ini satu dakwaan yang berat lah, yang boleh memecah belahkan umat. Dan sebab itu kita panggil sebagai lanjutan kepada pengajian akidah secara berstruktur. Maksudnya silibus. Kan? Sebab pengajian akidah bila dia jadi silibus, dia ada dia punya level dia. Level mubtadi, level mutawassit, level expert, kita panggil level permulaan, pertengahan, dan juga pengakhiran ataupun expert. Jadi bila orang yang dia tak tahu tentang perkara tersebut, bila dia belajar akidah, dia timbul dalam hati dia, dia pun tak mengaji kitab macam aku mengaji. Jadi timbul apa panggil holio tentu. Maksudnya dia berasa dia hebat, berasa dia betul, dengan sebab dia mengaji lebih daripada orang yang mengaji. Jadi kita nak jadikan tujuan Syekh adalah untuk nak menjadikan ilmu akidah ni sebagai ejen penyatuan umat, dan bukan sebagai satu perkara yang boleh memecahkan umat. Dan sebab bila dia mengaji akidah, kalau dari segi politik lagi lah kita pening kepala. Dulu semayang imam berbeza politik pun tak boleh, sembelihan orang berbeza politik pun tak boleh dimakan, akad nikah pun. Ini berlaku. Sebab kita hidup pada zaman tersebut, dan kawan saya sendiri, kami pergi semayang satu Jumaat ni, tiba-tiba Tok Imam naik tu parti lain. Kita lari pergi masjid ni, dia cari imam yang parti kita. Sampai macam tu tadi, perihal politik itu ataupun parti kepartian ini dijadikan sebagai perbezaan di akidah di antara sesama umat Islam. Jadi kita tak nak akidah yang demikian. Kita nak akidah yang menyatukan umat. Dan Syekh juga melarang bermudah-mudah dalam takfir. Tidak mengkafirkan seorang kecuali apabila telah sabit dengan yakin kekafirannya. Dan Syekh menegaskan bahawa asal seorang yang mengucap 2 kalimah syahadat adalah Muslim. Maka perlu untuk kita bersangka baik dengan Muslim dan meletakkan seorang itu pada kebaikan. Manakala kekufuran bukan Islam, atas mana-mana agama, mereka tidak hanya perbezaan di antara ahli kitab. Nama ahli kitab adalah golongan yang hampir dengan kita daripada golongan itu. Ini ada 2 isu.
Pertama, sesama Muslim. Kalau kita meletakkan syarat yang pelbagai, contoh, nak Islam yang tulen, mesti mengucap. Bila mengucap tu kita kata tambah pula, mesti menganut fahaman ni, mesti berparti dengan parti ni, mesti berjemaah dengan jemaah ni. Jadi kita pula letak filter lagi. Sedangkan Allah SWT kata, siapa yang mengucap dua kalimah syahadah, maka dia adalah seorang Muslim. Tapi kita pula boleh letak filter yang pelbagai. Jadi apa akan jadi pada masyarakat? Pecah belah. Lagi kata hari Islam tapi kan ada isu sikit lah. Maksudnya tak apa Islam betul lah, tak Islam sepenuhnya. Kita pula yang letak filter-filter tadi. Jadi mana Syekh Qaradawi, kalau kita tengok dalam mana-mana buku dia, Ma'ali Wasafiyah atau apa kan, garis pemisah di antara iman dan kufur tu sangat minimum. Minimum ni maksudnya apa? Maksudnya kalau mengucap itu, maka dikira sebagai beriman, telah Muslim. Dan jangan kita mudah-mudah menambah kriteria kita sendiri. Kan? Ni nak cari menantu, mesti kena mazhab ni, kena parti ni, kena ni. Baru itu kalau kita kata tu. Realiti dalam masyarakat berlaku benda tersebut. Walaupun kalau kita tengok ustaz ni merapu, tak ada apa, memang benda ni berlaku kan. Okey. Jadi kita sebab tu ini bertepatan dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari juga. Inni la ukaffiran ahlul kiblah. Aku tidak sekali-kali mengkafirkan ahlul kiblah. Maksudnya mana-mana golongan yang mengucap dua kalimah syahadah, maka dia dikira sebagai Muslim. Selagi mana dia tidak engkar dengan perkara-perkara daruriyat dalam agama. Contoh, dia menafikan tentang kefarduan solat, menafikan tentang kefarduan zakat, benda-benda yang usul dalam agama, maka dia tak tolak, maka dia kira seorang Muslim. Kita jangan menambah-nambahkan ciri-ciri Muslim ataupun ciri-ciri Islam itu dalam kita punya definisi kita. Sebab dia akan memecahkan masyarakat kita. Okay. Jadi sebagai seorang Muslim ni, kita perlu bersangka baik antara satu sama lain. Kemudian kekufuran orang bukan Islam atas mana agama mereka, tidak ada perbezaan di antara ahli kitab. Okey. Maksudnya kalau kita tengok dalam pengajian akidah ni, maksudnya al-kufru tu dia seperti mana al-maut. Maksudnya orang mati ni dengan berbagai sebab. Ada yang kena accident, ada yang kena sakit kanser dan sebagainya. Jadi begitu juga dengan kekufuran. Maksudnya bila orang tidak beriman dengan Allah SWT, maka dia dikira sebagai seorang yang kufur. Okay. Dan golongan ahli kitab ni mereka lebih hampir dengan kita sebab kita ada hukum fiqh yang tertentu tentang dengan ahli kitab, dan kita juga beriman dengan akidah yang sama. Cuma perbezaan kita dengan ahli kitab ni, mereka tidak mengiktiraf kenabian Nabi Muhammad SAW, dan ada yang hanya setakat Nabi Isa, dan ada hanya yang setakat Nabi Ibrahim. Itu pada kalangan golongan Yahudi dan juga Nasara. Jadi macam kita tadi, kalau mereka menggunakan premis yang sama, mereka juga akan beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Sebab pembuktian Nabi Muhammad seperti mana pembuktian Nabi Isa. Pembuktian Nabi Isa seperti mana pembuktian Nabi Ibrahim. Dan juga Nabi-Nabi yang sebelum ini, yang dibuktikan oleh Allah SWT dengan mukjizat. Sebab mukjizat ni adalah benda yang dinakalkan secara mutawatir, yang tidak berlaku benda tersebut. Dan antara mukjizat yang kekal hari ini adalah Al-Quran. Okay, seterusnya. Keenam, mementingkan takrir usul akidah dan mengukuhkannya beserta dengan furuk masail akidah dengan sewajarnya tanpa sebarang mubalaghah. Maka ini juga adalah manhaj Syekh dalam semua bidang ilmu, iaitu dengan mementingkan usul sebelum furuk, al-kulliyat sebelum al-juz'iyat. Okay, ini antara perkara yang kita kata sebagai satu benda yang kita boleh jadikan sebagai pegangan kita juga, iaitu kita berpegang kuat ataupun dalam isu-isu yang berkaitan dengan usul akidah, kita tak boleh kompromi. Mesti kena pegang dengan kuat dan juga kukuh.
Tapi hal yang berkaitan dengan pendetilan, juz'iyat dan sebagainya, maka kita di situ ada tolak ansur, ada toleransi. Macam beriman tentang hari akhirat ataupun kebangkitan semula. Itu antara perkara yang usul. Tapi kaedah dibangkitkan itu pendetilan. Atau benda-benda yang furu' yang boleh berlaku perbezaan pendapat di antara satu aliran dengan aliran yang lain. Macam contoh kesempurnaan Allah, itu adalah perkara yang usul. Jadi bab sifat itu boleh berbeza-beza. Kemudian tentang kewujudan Allah, benda yang usul. Dalil kewujudan boleh berbeza-beza. Maksud wasail atau instrumen nak membuktikan kewujudan Allah tu boleh berbeza-beza. Kalau mutakallimin, mereka berpegang pada dalil hudus. Kalau ahli falsafah, mereka berpegang dengan dalil imkan. Kalau orang lain atau orang awam, mereka berpegang dengan dalil ciptaan, dalil hikmah, dalil itqan, dalil yang pelbagai. Jadi yang penting beriman tentang Allah SWT, kewujudan Allah. Dalil itu boleh berbeza-beza. Jadi usul dan furuk ni kena tahu perbezaan di antara dua perkara tersebut. Bila kita tahu usul dan furuk, barulah kita tak emosi, tak emosional. Maksudnya apa ni khilaf tentang perkara furuk. Jadi taklah perlu kita berkeras macam orang yang bincang tentang perkara yang penting. Contoh, yang pentingnya hari ni masuk kelas. Kelas kita ni Presiden Qatawi masuk online ke fizikal ke, itu furuk. Boleh kita toleransi. Itu maksudnya ni tak boleh, kena main juga boleh. Itu jadi keliru. Kita duk pertahankan sangat perkara yang wasail, yang instrumen. Jadi begitu juga dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama kita. Dan ada benda yang, contoh macam bincang tentang Allah tu berada di mana. Itu perkara yang furuk akidah, dan benda yang nak bincang tu perlu kepada pengetahuan yang lain, sehingga kan bawa kepada ataupun pengetahuan tersebut memerlukan kepada ilmu yang lain untuk nak mengisbatkan tentang Allah tu tidak bertempat dan sebagainya. Okay. Yang seterusnya, Syekh Qatawi juga dikenal lagi sebagai orang yang kuat berpegang dengan akidah Islam, dan beliau adalah guru yang kukuh, tidak mudah mengalah dan berubah dalam hakikatan. Ini kita nampak mauqif Syekh Qatawi tentang dengan agama yang lain ataupun perbezaan. Okay, kita ada di sudut fiknya ta'ayush silmi ke, coexistence di antara pegangan ataupun agama-agama yang lain. Tapi dalam bab benda-benda tersebut kita boleh toleransi. Di segi muamalah, di segi muaqanah, di segi hidup kewarganegaraan, dalam minoriti dan sebagainya, masyarakat Muslim di Eropah, di situ kita ada toleransi. Tapi kalau dia melibatkan akidah, maka di situ tidak ada tolak ansur. Contoh macam fatwa Syekh Qatawi dalam hal yang berkaitan dengan bank-bank civil. Jadi Syekh Qatawi membenarkan masyarakat Eropah Muslim ni boleh membeli rumah pertama dengan membuat pembiayaan daripada bank-bank konvensional ni. Dibolehkanlah, maksudnya dengan sebab alasan yang kukuh. Maksudnya kalau umat Islam perlu ada rumah, perlu ada ekonomi yang stabil dan sebagainya. Kalau mereka tak sebab tak ada pilihan bank dan sebagainya, menyebabkan Syekh berfatwa dengan isu-isu yang boleh bertolak ansur kalau bukan melibatkan isu akidah. Hal berkaitan dengan fiqh, berkaitan dengan akhlak dan sebagainya, di situ ada tolak ansur. Tapi hal yang berkaitan dengan akidah, Syekh bertegas dan juga banyak melawan golongan-golongan yang menidakkan ataupun menafikan ataupun golongan yang anti kepada agama. Yang seterusnya, berusaha menutup pintu kefasadan dalam akidah dan menutup ruang-ruang syubhat. Maka saya cenderung kepada mencegah atau menggesa supaya meninggalkan perkara yang membawa seseorang itu kepada pelampau dan juga ekstrim. Jadi kalau kita tengok kitab Mauqif Islam minal ilham wa tashbih wa ru'yah tu, antara kitab-kitab yang cuba untuk mengekang
amalan-amalan syubhat dalam agama. Dan saya juga bincang tentang tawasul, ziarah kubur dan juga takdis. Dia dalam masyarakat kita ini yang tidak ada masalah dalam isu-isu tersebut, kecuali bila mereka ini ekstrim ataupun berlebih-lebih mubalarah dalam perkara-perkara yang tersebut, mengagung-agungkan syekh dan sebagainya. Kemudian yang ke-9 ataupun yang terakhir, berusaha dalam menyatukan umat Islam. Di sini saya juga menyatakan bahawa khianah terhadap umat Islam boleh berlaku apabila kita tenggelam dalam perdebatan dalam perkara furuk dan cabang akidah dan juga fiqh, yang mana telah berlaku perselisihan dalam kalangan umat terdahulu. Tidak ada keperluan untuk kita menjadikan kita ini bersepakat dalam perkara tersebut pada masa ini. Hal ini menyebabkan kita melupakan masalah kesusahan dan musibah yang menimpa masyarakat, dan boleh jadi kita adalah penyebab dan penyumbang berlakunya tersebut. Ini antara benda yang saya perlu uraikan sedikitlah. Jadi pendekatan apa yang saya bawa dalam akidah ni adalah pendekatan yang mementingkan perkara usul berbanding dengan furuk, pendekatan yang membawa kepada akidah yang boleh menyatukan umat Islam berbanding akidah yang boleh memecahkan umat Islam. Jadi bila kita nak menyatukan umat Islam, kita perlu ada garis ataupun kriteria yang sangat minimum. Kalau kita letak contoh, nak bersatu tu perlu pada 20 syarat. Kena pegang ini, baru boleh nak iktiraf sebagai saudara Islam. Maka syarat tersebut sangat susah untuk nak dipenuhi. Macam kita lah nak cari calon, kita letak syarat banyak sangat, dah kena tak kahwin. Sebab syarat tu terlalu banyak. Jadi umat Islam pun begitu. Kalau kita nak letakkan, nak bersaudara, nak bersatu, baru perlu kepada syarat-syarat yang banyak, maka kita sukar untuk nak bersatu padu. Tapi kalau kita letak syarat yang minimum, maka senang untuk kita nak berdiri pada soft yang sama. Sebab tu soft tu dia kena buat satu line kecil je. Kalau soft buat tebal tu, tak ada yang pijak kat sini ada. Jadi kita buat line yang minimum. Itu maksudnya. Maksudnya nak bersatu padu boleh, tapi kena letakkan syarat yang minimum supaya kita boleh bersatu di atas syarat-syarat yang kita mampu untuk bersatu. Jadi jangan jadikan akidah ini sebagai elemen ataupun instrumen yang boleh memecahkan. Dan kalau kita tengok perbezaan di antara Sunni dengan Syi'i juga bukan perbezaan yang disebabkan perbezaan yang besar. Kalau kita tengok dulu, antara benda yang Syekh cuba bawa adalah taklid di antara mazhab Syiah dan Sunni. Tapi taklid tersebut tidak berlaku dengan baik. Sebab apa? Sebab perbezaan itu sangat kontra dan juga sangat besar, dan sukar untuk nak disatukan. Sebab Syiah dia ada matlamat dia, dia ada usul dia, dia ada usul akidah dia sendiri yang berbeza dengan usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi menyebabkan kita ni tidak bersepakat kepada perkara yang boleh menyatu padukan kita. Okey, kalau itu kita buka soalan dulu ya, kalau ada soalan untuk sesi ini. Kalau tak ada soalan, kita sambung sikit tentang apa yang berkaitan dengan Ahlussunnah wal Jamaah dan juga hal yang berkaitan dengan iman dan juga ciri-ciri akidah. Okay. Assalamualaikum. Apa dia? Okey, sila nyatakan nama lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Musyrik bin Zuhairi. Ya. Asal dari tinggal di Sarawak. Ya, soalan saya untuk minta Ustaz komenkan sedikit berkenaan dengan di dalam satu hadis Nabi SAW menyebut tentang dia kata ta'allamu annahu lan yara ahadun minkum rabbahu hatta yamut. Jadi kita ketahuilah bahwasanya kamu tidak akan melihat Tuhanmu sehingga kamu mati. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bagaimana komen Ustaz terhadap golongan-golongan yang mendakwa bahawasanya boleh melihat Allah Ta'ala di dunia ini, sedangkan di sini ada hadis yang jelas daripada riwayat Muslim, sehingga sebahagian para ulama mereka menafikan bahawasanya tidak boleh melihat Tuhan di dunia ini.
Bagaimana komen Ustaz terhadap golongan yang mereka menggunakan akal mereka lebih sehingga tidak selari dengan nas di dalam hadis Nabi SAW. Mohon penjelasan, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jadi isu ru'yah Allah SWT ni ataupun melihat Allah SWT ni, kalau kita tengok daripada sisi mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, sepakat mengatakan ataupun ijma' daripada Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan kita akan melihat Allah SWT pada hari akhirat. Yang menjadi khilaf adalah melihat Allah SWT di dunia. Itu khilaf. Jadi kalau kita tengok dalil-dalil yang dikemukakan oleh kedua-dua golongan tadi, yang ditarjihkan oleh mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah mazhab yang pendapat yang mengatakan kita boleh melihat Allah SWT pada hari akhirat, tetapi bukan dengan melihat secara detail. Sebab dalil-dalil daripada Al-Quran banyak menafikan melihat Allah. Kalau kita tengok cerita di antara Nabi Ibrahim ketika mana berbicara dengan Allah SWT, dan Allah SWT menyandarkan kemampuan untuk melihat Allah itu dengan perkara yang harus, maka melihat itu adalah perkara yang harus. Itu antara dalil golongan Mu'tazilah. Jadi kalau kita melihat dalil-dalil yang lain, lantarani, maksudnya perkara yang banyak menafikan bahawasanya melihat Allah SWT itu hanya berlaku pada hari akhirat. Jadi bagi saya isu ru'yatullah ni adalah isu yang bukanlah isu usul akidah. Dan kalau kita tengok dalil-dalil yang dikemukakan oleh kedua-dua golongan itu, ada dia punya ketepatan ataupun ada dia punya kecenderungan masing-masing dalam mentafsirkan ayat-ayat yang mana menafikan ru'yah dan juga mengisbatkan ru'yah. Cuma kebanyakan ataupun jumhur masyarakat mazhab Ahlussunnah wal Jamaah itu, kita mengatakan tidak ada khilaf dalam isu yang berkaitan dengan melihat Allah SWT pada hari akhirat. Apapun perbezaan tersebut tidaklah membawa kepada perbezaan di antara iman dan juga kufur dan sebagainya. Itu sahaja komen saya sekarang. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi soalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita raih yang online. Saya dari Mutakin dari Gombak nih. Okey, ahlan. Ustaz, minta maaf tolong masalah metode akidah Syekh Qaradawi bagaimana pada itu. Qaradawi menggalakkan pengajaran akidah mestilah menghubungi akal dan roh. Khitab akal adalah bertujuan untuk menghilangkan keraguan dan waham, manakala khitab roh adalah untuk menjadikan ilmu akhirat sebagai ilmu terdepan. Di sini saya menyatakan bahwa tidak. Jadi ada pertentangan antara akal yang sorih dengan nakal yang sohih. Apakah bukan terbalik? Misal, akal yang sohih dengan nakal yang sorih. Terbalik atau tak di situ? Okey. Itu satu ya. Yang kedua, mohon jelaskan apa tadi tentang raddul muhkamat ila mutasyabihat ataupun raddul mutasyabihat ila muhkamat. Boleh dijelaskan lagi ya? Boleh. Itu saja bukan. Ada kesilapan tadi kita menulis soalan yang pertama tadi kitab roh tidak memiliki. Okey, yang ini saya rasa tidak ada masalah. Sebab kitab roh ni macam apabila Quran berbicara tentang akidah kepada manusia, Al-Quran menggerakkan roh manusia juga. Bukan semata-mata hanya sekadar menceritakan tentang dalil dan sebagainya, tapi juga menjelaskan tentang penghayatan dan juga menggerakkan emosi dan juga jiwa manusia untuk beriman. Ya, tadi kita mungkin ada silap akal yang sahih dengan nakal yang soreh. Maksudnya nakal yang soreh ni adalah nakal yang ataupun ayat-ayat yang jelas. Cuma persoalan yang terakhir tu menarik.
iaitu kaedah radul mutasyabihat ilal muhkamat itu, iaitu apabila kita berinteraksi dengan ayat-ayat yang mutasyabihat ini, ayat-ayat yang tidak jelas maknanya ataupun ayat-ayat yang mempunyai makna yang jelas, kepada ayat-ayat yang muhkamat, ayat yang jelas. Contoh saya bagi ayat tentang yadullahu fawqa aydihim ataupun ar-rahmanu 'ala 'arsy istawa. Jadi ayat-ayat ini kalau kita melihat kepada kefahaman akal, bahwasanya Allah, ataupun kita faham dengan makna yang zahir, bahawa Allah itu ada tangan ataupun ada anggota seperti mana yang Allah isbatkan dengan makna yang zahir. Bila ayat tersebut, kalau kita kata, kita faham, dia akan bercanggah dengan konsep akidah ataupun konsep tanzih dalam akidah, iaitu kita tidak menyamakan Allah SWT dengan mana-mana makhluk, ataupun menyamakan Allah SWT dengan mana-mana jauhan dan juga arat. Jadi ayat tersebut perlu kita refer ataupun kita tafsirkan dengan ayat yang muhkamat, iaitu laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir, ataupun ayat walam yakul lahu kufuwan ahad, ayat yang lebih menunjukkan bahawasanya Allah ni tidak sama dengan sesuatu pun, Allah ni tidak ada yang seumpama dengannya. Jadi menyebabkan ayat tadi perlu ditakwilkan ataupun ditafwidkan makna itu hanya kepada Allah. Jadi sebab itu pendekatan Ahlussunnah wal Jamaah, kita ada dua pendekatan, iaitu pertama pendekatan tafwid, iaitu menyerahkan makna kepada Allah dengan tanpa meletakkan apa-apa makna di sebalik ayat tersebut, tangan ke apa ke. Jadi kita tak selesai, kita takkan seperti mana para sahabat, kan? Sebab perkataan ayat ini adalah lafaz yang mustarak, lafaz yang ada banyak makna. Macam perkataan mata, perkataan air, perkataan yang kita kata mengandungi banyak makna, dan kita menyerahkan makna tersebut kepada Allah SWT. Jadi kita jadikan ayat yang muhkamat tadi, laisa kamitslihi itu sebagai ayat yang justify, justifikasi ayat-ayat yang muhkamat tadi. Itu maksud saya. Wallahu ta'ala a'lam. Syukran Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Jadi saya bertanya. Boleh. Saya dah tanya lama ni. Boleh. Saya tak perasan, Prof. Saya bertanya, ada satu saran kepada Ustaz ni atas penerangan. Saya nak menyebut tentang kepada yang keempat, 5 dan perkara 2, 3 dan 4, kerana di situ ada tentang sebagai pelajar sains atau bukan sains, saya rasa itu sangat memberikan perspektif yang sangat segar bagi saya, kerana kita lihat bahawa kalau pemikiran kritis seorang itu dirangsang, dia sebenarnya akan semakin mantap akidah dia. Dan sebab tu saya nak minta sedikit mungkin komen daripada Ustaz bila saya mengajar tentang pemikiran kritis atau critical thinking, dan dari sudut perspektif Al-Quran itu, saya selalu saya buat kesimpulan bahawa kalaulah kata kita seorang yang mungkin mendalami Al-Quran, makin lama kita makin kritis pemikiran kita, dan kita akan meyakini tentang kebenaran Allah itu dengan penuh cara berfikir saintifik yang bukan bukti, sebab sains ni selalu nak tengok bukti begitu. Jadi kalau katalah kita datang daripada sudut yang satu lagi, maknanya kita tak jumpa Quran dulu, tapi kita berjumpa dengan hukum alam ni, interaksi dengan alam ni, mencari dan mengkaji, meneliti. Akhirnya kalau nak cari kebenaran, kita berjumpa juga dengan hubungan vertikal dengan Allah tu. Jadi maknanya tak banyak pun kita sekiranya Al-Quran itu kita hayati, dia akan meningkatkan akidah kita tu. Itu yang kita nampak, ada orang yang mempunyai etis, mungkin kemudiannya akhirnya percaya pada Allah. Saya mohon sedikit pandangan, dan kalau dia tak betul, saya tolong betulkan, sebab mungkin saya datang daripada sudut sains, jadi mungkin nak lihat kalau misalnya di situ adanya keselarian itu atau ada sebarang pertanyaan. Terima kasih atas Ustaz Faizal. Okey, sama-sama kepada Prof. Jadi ya betul, sebenarnya Islam dengan sains ini tidak berpisah.
dalil-dalil ataupun bukti-bukti yang dikemukakan oleh kajian-kajian sains ini, kalau kita terlihat kajian yang tepat ataupun kajian sains yang betul, maka dia akan selari dengan dapatan ataupun apa yang dikemukakan oleh wahyu Allah SWT. Jadi sebab itu yang kontranya adalah kajian-kajian yang salah dan juga wahyu yang disalah tafsirkan, diertikan. Jadi pertemuan itu bukan pertemuan di antara wahyu dan sains. Ramai yang bila dia berbicara tentang sains, dia akan kata, oh, wahyu ni bercanggah dengan sains. Dah, sebenarnya wahyu yang tepat ataupun wahyu yang betul, yang difahami dengan betul, maka dia akan tepat dengan sains. Begitu juga kajian sains yang tepat, maka dia akan betul ataupun selari dengan wahyu yang difahami dengan cara yang betul. Jadi yang bercanggah tu adalah wahyu yang tidak tepat dengan sains yang betul, ataupun wahyu yang minta maaf. Maksudnya di situ pertemuan itu berlaku apabila pertemuan di antara orang panggil apa? Salah satu daripada, kadang-kadang wahyu pun boleh salah. Bukan kita kata wahyu, kefahaman wahyu itu boleh salah. Dan dalil-dalil, kadang contoh, kalau kaedah untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran yang saya sebutkan tadi, kita ada pelbagai ayat-ayat ataupun kaedah-kaedah yang kita boleh justifykan ayat Al-Quran tersebut dengan makna-makna yang mungkin bawa kepada kesalahan dalam berfikir. Maksudnya, orang baca Al-Quran, sebab tu Ibn Taymiyah, bila dia baca, dia kata antara hikmah kita baca Al-Quran itu, kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim tu, tujuannya apa? Supaya bila kita baca Quran kita tak sesat. Sebab ada orang baca Quran dia sesat. So berlaku demikian. Sebab dia baca Quran dengan literal, dia baca Quran dengan kesalahfahaman ayat. Contoh ayat waqtul musyrikin, ayat yang diturunkan kepada orang umat Islam ketika mana berada di Mekah ataupun di Madinah, untuk membunuh orang musyrik yang berada di, yang musyrikin pada waktu tersebut adalah golongan musyrik yang bermusuh dengan Islam, yang menyerang umat Islam, yang menyakiti umat Islam dan sebagainya. Tapi ayat ni dibaca oleh golongan ekstremis, dia baca waktu musyrikin, maksudnya dia kata Allah suruh kita bunuh orang bukan Islam. Tu yang dia bom rata-rata tu, dia bom sana, dia bom sini, sebab dia baca ayat Quran dengan makna literal ataupun dengan konteks yang salah. Jadi sebab tu melihat kepada asbabun nuzul, melihat kepada kaedah bahasa Arab, melihat kepada kaedah nasah dan mansukh, ayat mana turun dulu, ayat mana kemudian ayat itu ditujukan kepada siapa, am dan khusus, ayat itu mujmal ke, ada mutlak ke muqayyad, maksudnya ayat itu ada penafsiran yang perlu kita raikan. Jadi ayat-ayat tersebut kalau kita tengok, sebab tu kalau kita tengok, kalau kita sebut tadi dapatan contoh sains, kalau kita kata fahaman Darwin, Charles Darwin tu ataupun teori evolusi itu, dia juga adalah kajian sains, tapi kajian sains yang tidak tepat lah, walaupun dibuktikan dengan bukti yang berbagai. Bagi kita, ya, boleh berlaku, saya pun ada membaca, boleh berlaku perubahan dalam manusia ni, tetapi dia tidak merubah mahiyah manusia ataupun hakikat manusia itu. Sebab kita dalam Al-Quran, kita diciptakan secara sempurna. Seperti mana Allah Ta'ala ciptakan tentang Nabi Adam, bukan kita diciptakan daripada binatang, tapi golongan-golongan ini cuba gunakan teori sains untuk nak rizikkan perkara tersebut. Walaupun kita tengok dia bercanggah dengan fakta dan sebagainya. Dia berlaku perubahan mengenai masa beribu-ribu tahun, tapi bukanlah perubahan yang boleh mengubah hakikat sesuatu. Contoh kalau kita tengok, kereta boleh berubah jadi kapal terbang dengan mengambil masa tempoh yang lama. Tapi manusia dari segi perubahan fizikal, perubahan yang sikit-sikit itu boleh dah berlaku. Macam hidung daripada pesek jadi mancung, itu mungkin boleh berlaku, tapi hakikat manusia itu tidak berlaku perubahan. Jadi bagi saya, pandangan yang dikemukakan oleh Prof tu, kajian-kajian sains ini sebenarnya kalau kita perhatikan kajian-kajian yang tepat, yang mengikut kaedah yang betul, maka dia tidak akan bercanggah dengan wahyu yang
ditafsirkan dengan tepat. Wallahu ta'ala alam. Aduh. Di sini ada nak tanya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Haji Syaran daripada Polis Negeri Sembilan. Saya nak bertanya, metode-metode yang dikemukakan ni tentulah metode yang telah disimpulkan oleh Ustaz Sifran sama ada Ustaz sendiri ataupun mereka pakar berkaitan pemikiran ni lah. Jadi saya ingin bertanya sumber kepada metode yang telah dirumuskan ni. Kemudian yang itu yang pertama. Yang kedua, saya memohon supaya nanti bila kita go through lagi perbincangan yang lebih mendalam, mohon supaya dirujuk kembali kepada metode ni. Ya. Untuk Boleh. perbincangan berlanjut. Okey, yang apa metode ni kita dapati daripada kitab-kitab Syekh Qadawi ya. Dalam kitab-kitab yang fokus ataupun yang menjurus kepada akidah. Jadi boleh kalau tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT untuk nak mendalami pemikiran Syekh Qadawi dengan lebih mendalam, boleh buka karangan kitab-kitab Syekh Qadawi secara direct, sama ada yang telah diterjemah dalam bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu ataupun yang ada kemampuan untuk bahasa Arab, mereka boleh meneliti sumber-sumber tersebut. Wallahu ta'ala alam. Dan insya-Allah kita akan detailkan satu persatu dalam kitab-kitab Syekh Qadawi. Kita akan highlightkan contoh isu di antara isu tafwid dan takwil, isu di antara salaf dan khalaf. Maka kita akan sebut kitab-kitab tersebut. Wallahu ta'ala. Okey, ada lagi? Ustaz, saya nak tanya memiliki dengan tadi Ustaz ada kata ini akidah ni ada dua macam standard, satu nasihat, satu untuk ilmu, dan satu lagi untuk penghayatan atau ayat. Tapi bicara masa sekarang ni, yang kadang-kadang ilmu untuk universiti bawa kepada platform ini. Ya. Yang Betul. mana nak nilai. Okey, guru saya, Syekh Dr. Hasan Asy-Syafi'i, seorang guru di Kairo lah, Kairo University, dan dia mengajar di Masjid Ibn Azhar. Dia ada satu tulis buku tentang tajrid dalam akidah ini. Dia menyatakan adalah menjadi kewajipan kepada kita ini untuk mengembalikan balik perbincangan-perbincangan ilmiah di kalangan publik itu ke tempat dia. Maksudnya ke ruang yang betul, ke tempat yang betul. Sebab contoh sesuatu isu, contoh isu ru'yah yang tadi kita bincang tentang isu tentang Allah itu bertempat ataupun tidak bertempat dan sebagainya. Kefahaman ataupun nak faham isu itu, dia kena mengaji logik, kena mengaji ilmu tentang falsafah, kena mengaji tentang ilmu-ilmu yang lain yang baru boleh faham tentang perbincangan dalam kitab-kitab ilmu kalam. Sebab kalau kita tengok ilmu-ilmu kalam ini ataupun ilmu-ilmu akidah yang ditulis, ada peringkat-peringkat dia, peringkat permulaan, pertengahan dan juga pengakhiran. Jadi kitab-kitab ni contoh isu tu dibincangkan dalam kitab yang berada pada tahap yang tinggi. Tapi nak faham isu tu, kena kuasai 2-3 kitab dulu, baru boleh faham isu tersebut. Contoh kita nak menafikan tentang Allah SWT ni bertempat atau tak bertempat. Orang tu dia kena faham dulu tentang jauhar, tentang aurat, tentang tentang umur ammah yang dibincangkan oleh ulama kalam dalam mukadimah kitab mereka. Kena faham macam-macam isu-isu fizik. Kamu tahu isu-isu fizik. Apa dia? Isu zat dan sebagainya. Baru dia boleh bincang. Sebab tu kalau kita tengok ini, perbincangan-perbincangan ilmiah tu diletakkan di tempat yang salah. Jadi timbullah contoh kalau saya nak cerita, para doktor pun mereka sama-sama mereka milah, maksudnya jangan, tapi mereka tak letak kat public. Ubat ni tak bagus, ubat ni tak bagus, tak bincang. Jadi bila dia letak benda tu perbincangan kat public yang orang tidak ada kemampuan untuk nak memahami isu tu secara daripada permulaan, dia menyebabkan berlaku fauda, maksudnya kacau bilau dalam masyarakat kita. Macam mana nak kawal? Sebab tu amanah orang yang susah nak kawal siapa. Kadang-kadang diorang juga ada dua grup Facebook juga. ya betul. Sebab Facebook yang ini ikut aliran akidah ni, dan ini ikut aliran akidah ni. Seorang awam pun terbalik lah, maksudnya dia boleh menimbulkan kekeliruan. betul.
dia macam mana? Kalau kita tengok macam panggil apa? Dia apa-apa dia kembali balik amanah kepada orang yang berilmu tadi. Maksudnya apa tujuan dia highlightkan perbahasan tersebut dalam masyarakat awam? Tujuan dia apa? Ada orang bertujuan nak dapat likes, ada tujuan untuk tarik perhatian orang, ada tujuan untuk nak meluaskan dia punya mazhab dia, pengaruh dia. Jadi macam Syekh Fadhawi yang menekankan, nanti saya akan sebut. Dia kata kenapa kita suka untuk keluarkan khilaf-khilaf yang ada dalam mazhab-mazhab, khilaf-khilaf yang berada dalam kitab-kitab akidah yang lama tu, kita keluarkan untuk dibahaskan oleh masyarakat awam. Ulama dulu dia pun bincang dalam kitab mereka, bincang dalam niche mereka, dalam circle mereka. Jadi dia tak lontarkan kepada ruang awam. Ruang awam ni kita bincang tentang benda-benda yang pasti je lah, benda yang tidak ada khilaf, benda-benda yang dalil-dalil yang kuat, kan, hadis yang sahih dan sebagainya. Itu benda-benda. Tapi kenapa kita nak masukkan perbincangan tentang martabat 7 dalam masyarakat? Nak bincang, nak suruh orang satu Malaysia ni bincang tentang martabat 7. Nak suruh mereka ni tentang Ibnu Arabi. Nak suruh satu Malaysia ni bincang tentang Ibnu Arabi. Jadi kita meletakkan. Jadi bagi saya amanah ilmu tu sangat penting. Jadi orang yang beramanah, maka dia akan sembang atau bincang ilmu pada tempat dia, baru tidak bawa kepada kekacauan. Allah Ta'ala. Saya nak tanya pendapat itu seperti perbincangan di dalam media sosial dia. So ada sampai tahap golongan aliran akidah ni kata dia tak setuju dengan aliran akidah yang kedua ni. Dia kata sesat walaupun benda tu perkara tu dia sebut tadi perkara poro lah, perkara usul. Saya terfikir juga kenapa mereka boleh menghukumkan benda tu sebagai sesat walaupun mereka tahu itu adalah perkara yang bincangkan dalam Quran. Ya, okay, so ini soalan yang bagus. Sebenarnya wording, pemilihan perkataan itu yang perlu. Maksudnya kalau benda itu dia bercanggah dengan mazhab kita hanya akan cakap pendapat ini bercanggah dengan mazhab kami. Jangan cakap benda ni pendapat ini bercanggah dengan Islam. Dia ada dua benda yang berlainan. Bila dia kata, okey, pendapat ini hanya bercanggah dengan imam mazhab kami, itu orang boleh terima lah, kan? Tapi kalau dia kata perkara ini bercanggah dengan Islam, itu dua benda yang benda ni besar. Contoh kalau kita, okey, ada hang mazhab ni yang kata macam ni, ada hang mazhab ni kata ni. Kalau dia setakat itu dia tak apa. Dia kata, okey, perbezaan kita ni hanya perbezaan mazhab, bukan perbezaan yang iman, ataupun perbezaan dalam kita kata bercanggah dengan Islam. Jadi bagi saya pemilihan perkataan itu kena amanah lah. Contoh kalau kita kata, okey, mengikut mazhab kami pendapatnya macam ni. Okey, berlega dalam ruang mazhab ataupun khilaf mazhab saja. Jangan isu mazhab ditarik jadi isu agama. Maksudnya kalau isu furuk jangan tarik jadi isu usul. Jangan kata bila dia ni tak beriman dengan sifat ni maka dia telah menafikan wujudan Allah, menafikan kesempurnaan Allah. Jadi kita suka untuk generalize kan. Maksudnya bagi saya penyakit itu perlu dirawat dengan kadar rawatannya. Contoh orang tu kena potong, di mana dia kena potong jari. Janganlah kita dipotong sampai. Mungkin sebelum berbincang kita tanya dulu soalan-soalan dulu. Ya, betul. Kita nak bincang ni soal usul ke buruk. Kalau dia pun tak tahu usul buruk, kita bincang. Betul. Sebab tu kadang-kadang dia macam ni lah. Dia, kalau kata benda boleh bergaduh, berapa nak bincang lah. Tapi itu dari konteks yang ilmuwan yang baca ilmu di masjid surau. Ya. Satu lagi yang besar bahaya ni adalah di politik. Ya. Yang Ustaz cakap dari takfiri. Yang ini saya rasa pengetahuan semua. Betul? Peranan ini sangat besar. Kalau mereka ini memegang kuasa. Betul. Sebab perbezaan politik tu, contoh perbezaan politik dia bawa kepada perbezaan agama.
perbezaan akidah. Jadi itu antara pemikiran ekstrim lah. Maksudnya kalau tema politik ni kaji panjang lah. Maksudnya politik ni akidah ke bukan akidah. Itu kita bincang sesi lain. Tapi apa pun jangan kita generalizekan benda yang bersifat hizbi, benda yang bersifat parti politik, just parti politik. Benda yang melibatkan mazhab, just mazhab. Jangan jadikan khilaf mazhab itu sebagai khilaf agama. Jangan jadikan khilaf politik itu sebagai khilaf agama. Tapi setakat ni yang naratif yang Ustaz sampaikan ni, bagi saya boleh memahami bahawa manhaj Al-Qaradawi ini adalah manhaj yang wasatiyah. Ya, betul. Manhaj yang boleh menyatukan di antara golongan yang bertelaga, manhaj yang boleh mendamaikan, manhaj yang boleh kita katakan sebagai manhaj yang harmoni lah, bukan nak bergaduh. Manhaj yang menghidupkan, bukan nak mematikan. Manhaj yang mendamaikan, bukan untuk nak memecah belahkan. Manhaj yang menyatukan. Jadi insyaAllah nanti kita akan bincang lebih mendalam lagi tentang apa yang Syekh Qaradawi sarankan ataupun kemukakan dalam isu nak menyelesaikan isu-isu umat Islam. Dan Syekh Qaradawi ni dia punya bagus, dia waqi'i. Maksudnya apa yang dibincang tu memang berlaku dalam masyarakat. Apa yang dibincang tu memang berlaku dalam gerakan Islam. Apa yang dibincang tu memang persoalan-persoalan yang memang wujud. Bukan ada reka-reka, bukan duk tarik perbahasan khilaf-khilaf lama tu, benda-benda yang lama tu nak dia kaitkan dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi soalan? Ustaz, Okey, boleh. Kita ambil online sekejap. Sekejap aja. Okey, sila. Oke Ustaz, saya ambil ya. Tadi berkenaan dengan hubungan antara akal dengan nas ataupun nakol gitu. Qaradawi sikapnya jelas, maksudnya tidak ada pertembungan antara nas dengan nakol. Tapi ada sekumpulan golongan umat Islam ini yang menuduh Al-Qaradawi sebagai aqlaniyun, Ustaz, rasionalis. Jadi ini padahal tadi Al-Qaradawi mengatakan tidak cenderung kepada akal, tetapi mungkin penafsiran yang berbeza ataupun kefahaman itu yang menjelaskan terjadi perbedaan. Tapi mereka menuduh Al-Qaradawi ini katanya aqlani, rasionalis. Apa komentar Ustaz dalam masalah ini? Baik. Jadi sudah tentu golongan yang menolak akal dalam akidah ini, maka dia akan cenderung untuk mengatakan orang yang berpegang kepada dalil-dalil akal ini sebagai rasionalis. Itu memang bukan sekadar Qaradawi. Ulama-ulama sebelum ini juga dituduh dengan tuduhan yang sama. Sebab ada sebahagian ataupun satu aliran ini dia memang mengedepikan akal dalam akidah. Bagi dia akidah tu apa yang ada dalam Quran dan Sunnah. Itu sahaja bagi dia. Jadi dia menterhadkan sumber akidah, sedangkan kalau kita tengok dalam kitab besar kan, Masadirul Ma'rifah atau sumber pengetahuan itu wahyu, akal dan juga panca indera ataupun hawas. Disebut dalam aqaid nasafi kan. Itu benda yang kita terimalah, yang kita akui dalam akidah itu mesti ada sumber-sumber yang disepakati tersebut. Dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh akal ini dia ada di sudut keyakinan. Maksudnya dia ada faedah yakin tersebut. Jadi yakin itu adalah yang boleh adalah melalui akal. Jadi ada bagi saya isu ini perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas. Contohnya macam golongan yang mereka ini bukan mereka menafikan dalil akal, tapi mereka hanya golongan yang menterhadkan dalil akal itu hanya apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Contoh Allah SWT gerakkan akal untuk berfikir tentang hal tersebut, dalil-dalil tersebut dalam Al-Quran itu sahaja. Tapi ada golongan yang mereka ini mengkaji Al-Quran dan mereka meluaskan penggunaan akal dalam akidah. Ini yang kaedah yang diambil oleh
mazhab Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi. Maksudnya dalil akal tu boleh diluaskan, bukan hanya sekadar apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Jadi ada dua pendekatan lah. Kalau pendekatan menafikan ilmu akal, itu pendekatan yang salah dan bercanggah dengan apa yang disarankan oleh wahyu. Okey, ada puan? Saja nak macam bagi kami ni orang biasa ni, bukan orang-orang agama ini, memang kena belajarlah. Dan saya anggap ini adalah pemikiran Yusuf Al-Qaradawi supaya kita tidak jadi judgemental, supaya kita tak tahu pun apa yang pemikiran itu. Jadi tujuan sebenarnya rasanya adalah untuk mendengar, memahami dan mengetahui bahawa inilah pemikiran dia. Seperti juga kita memahami pemikiran ulama-ulama yang lain. Tapi bukan bersifat untuk judgemental. Kalau kami ni lagi tak boleh nak judge orang kan. Betul. Tak cukup pun kan. Tapi itulah saya amat berminat dengan angka itu sendiri lah, sebab saya orang sains. Okey. Macam sejauh mana nak menggunakan dalil-dalil bagi kami yang tidak mendalami ilmu akal itu sendiri. Jadi superficial dalil itu diguna sebagai dalil-dalil nakli pengkajian atau pendidikan sains itu sendiri secara liberal sahaja. Betul. Sebab kalau kita tengok perbahasan dalam ilmu kalam ataupun akidah ini, ada perkara yang perkara dalam akidah ini dibuktikan dengan dalil akal semata-mata, seperti wujudan Allah. Secara ringkas ilmu kalam tu apa? Okey, ilmu kalam ni adalah ilmu mengisbatkan ataupun mengikrar, menetapkan akidah berdasarkan kepada dalil-dalil yang diyakini. Sebab akidah tu definisi dia apa? Akidah itu adalah i'tiqad jazim mutabiqul lil waqi' bidalil, iaitu pegangan yang kuat. Dia ada tiga elemen. Pegangan yang kuat, bertepatan dengan realiti, berdasarkan kepada dalil. Jadi ada tiga elemen, i'tiqad jazim mutabiqul lil waqi' bidalil. Okey, jadi bila kita kata akidah mesti benda tersebut, jadi dalil-dalil yang kita nak gunakan untuk nak mengisbatkan ataupun nak menyatakan sesuatu akidah, nak mendakwa kata ini akidah, maka kena ada dalil yang kuat lah, dalil yang diyakini dan bertepatan dengan waqi', realiti. So ilmu kalam tu cabang ilmu akidah. Ilmu kalam ke ilmu akidah ke nama je berbeza. Cuma di sudut keluasan perbahasan. Kalau peringkat asas hanya membincangkan tentang perkara yang asas. Kalau peringkat yang tinggi dia akan bincang lebih detail. Jangan tertukar dengan nama. Nama ni boleh banyak, tapi kontennya adalah sama. Jadi sebab tu bila akidah contoh apa akidah yang khati'ah? Apa definisi akidah yang salah? Dia pegangan yang kuat. Akidah yang salah ni contoh macam i'tiqad orang Nasrani tentang ketuhanan Nabi Isa ataupun Trinity. Okey. Dia pegangan tu kuat. Tapi mutabiqul lil waqi', bertepatan dengan kebenaran. Tak. Bidalil, ada dalil. Dalil ada. Sekian Ruhul Qudus dan sebagainya, tapi dia hilang kat mana? Bertepatan dengan kebenaran. Jadi akidah kita bertepatan dengan kebenaran. Itu kita punya ciri-ciri akidah Islam kita. Ini nanti saya akan sentuh lah tentang ciri-ciri akidah Islam ni. Cuma kita terlepas tempat tadi. Ni. Yang ni insya-Allah ini bagus juga ni untuk dihuraikan. Jadi itu maksud yang saya jelaskan tadi. Wallahu ta'ala. Contoh kita baca secara bintang lalu lah. Okay. Satu akidah yang jelas dibuktikan bahawa di sebalik ciptaan alam yang hebat ini ada Tuhan yang Esa. Yang kedua, akidah yang selari dengan fitrah dan persesuaian dengan fitrah. Akidah yang tetap, kukuh dan tidak menerima penambahan dan pengurangan.
Tidak ada penyelewengan dan penukaran. Tidak ada hak untuk seorang untuk mengubah dan menukar. Maksudnya pada zaman Nabi Adam, Nuh, sampailah Nabi Musa, Isa, Nabi Muhammad, itulah akidah yang sama dibawa oleh para anbiya. Tentang keesaan Allah, tentang kesempurnaan Allah, tentang Allah ni Maha Mencipta dan sebagainya. Dan yang seterusnya, akidah yang berdiri di atas bukti yang jelas, hujah yang kuat dan tidak berdiri di atas emosi dan juga khitab ini macam apa? Golongan dengan pidato yang cuba gunakan hujah-hujah yang kata apa? Kosmetik lah. Kemudian akidah yang menyelesaikan persoalan besar manusia, memberikan penjelasan kepada manusia mengenai rahsia kehidupan, kematian dan menjawab soalan-soalan besar. Dari mana-mana kita datang, dari mana-mana kita akan pergi dan kenapa kita wujud. Jadi akidah Islam ini adalah menjawab persoalan-persoalan hidup manusia. Jadi persoalan-persoalan ini kalau kita tanya kepada masyarakat barat atau masyarakat yang tidak beriman, masyarakat atheist, dia pun pening nak jawab. Kan? Tuan-tuan boleh Google 5 big question in human life. 5 persoalan besar dalam kehidupan manusia. Dari mana kita datang, kenapa kita wujud, dari mana kita ini, apa kita buat. Itu benda-benda yang akidah Islam jawab. Allah Ta'ala alam. Okey, kita ingat setakat itu dulu untuk hari ini. Terima kasih kepada semua tuan-tuan dan puan dan juga pencipta ilmu, penuntut ilmu, asatizah, profesor, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Terima kasih bagi komitmen yang tinggi sampai di akhir kelas kita ini. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kelapangan dan juga ketenangan kepada kita, ilmu yang melimpah ruah dan juga rezeki. Mudah-mudahan insyaAllah kita dapat bertemu lagi pada sesi yang akan datang dan kita akan menguraikan dengan lebih mendalam insyaAllah. Ni ada orang nak tanya soalan ke apa? First to last. Okay, terima kasih. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam kita akidah tadi, kita semua dah ada terjemahan. Indonesia semua ada. Semua ada. Malaysia ni slow sikit. Malaysia tak banyak orang Indonesia. Market kita. Market kita kecil. Mana Indonesia? Sebab Indonesia ni terancam. Depa Dia ramai. malam ni keluar